Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk sama-sama dapat kita hadirkan diri ke rumah Allah, sama-sama kita tunaikan solat fardu di rumah Allah, dapat kita beriktikaf di dalam rumah Allah, dan insya-Allah pada malam ini sama-sama kita duduk dalam kuliah tafsir Al-Quran, dan insya-Allah kita akan sambung bacaan daripada surah Tahrim. Ya tuan-tuan, kita sambung ayat yang ke-6, muka surat 560, insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan bacaan kita akan dicurahkan rahmat dan berkat oleh Allah, dan kita akan mendapat ganjaran pahala yang besar, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا
فاعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillah,
syukur kepada Allah kita telah sama-sama dapat membacakan ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-7. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi tuan-tuan daripada suratul Tahrim ini akan mendatangkan rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala buat kita dan keluarga kita insya-Allah. Kita tengok terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon pertolongan perlindungan daripada Allah. Aku mohon pertolongan daripada Allah. Aku minta perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia itu sendiri dan juga batu-batu yang membara. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di mana ia dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang keras dan tidak pernah melanggar perintah Allah, selalu taat dan patuh mengerjakan apa yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Wahai orang-orang yang kafir, jangan kamu mengajukan apa-apa alasan pada hari ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian kelak akan dibalas menurut apa yang kalian lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu kembali kepada Tuhanmu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum. Semoga Allah mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Allahumma ja'alna minhum ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang bertaubat yang dimasukkan ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada saat itu Allah tidak akan menghina dan mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Nur, cahaya wajah mereka menjalar, yakni bersinar di hadapan dan di kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, lanjutkanlah untuk kami nur cahaya kami ini. Ampunkan bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau adalah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita semua sebagai orang yang beriman menjaga diri kita dan anak isteri kita daripada menjadi ahli neraka. Na'udzubillah. Allah bagi tahu bahawasanya neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia itu sendiri yang menjadi bahan bakar yang menyala dan memarakkan api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika menghuraikan apa maksud qu anfusakum, jagalah diri kamu, jangan bagi ahli keluarga kamu masuk neraka. Maksudnya didiklah anak-anak kamu. Bagilah kepada mereka ilmu pelajaran yang cukup untuk menghadapi hari akhirat mereka. Sayyidina Ali kata nak jaga tak bagi masuk neraka ni, jaga didik daripada awal. Tuan-tuan, didik pada awal, daripada kecil dengan adab sopan, ilmu agama, amal soleh. Bagi ilmu yang mencukupi untuk bekalan akhirat dia. Betul orang tua-tua dulu dia jaga kurang-kurang anak dia ni Quran kena settle, fardu ain kena settle. Kita sekarang susah hati anak tak pandai matematik,
Anak tak pandai akidah, tak susah hati. Kadang-kadang tuan-tuan, hantar anak sekolah agama, tak nak tengok tulisan. Anak dapat E semua pun no problem. Asalkan engkau ni bahasa Inggeris kau A. Kadang-kadang saya tengok mak bapak ni tuan-tuan, saya duduk sekolah. Dia risaulah tengok anak ni tak pandai matematik. Kalau tengok bahasa Arab dia ke Islam, dia tak kisah sangat. Dia tak peduli sangat. Memanglah semua mata pelajaran penting. Kan, mak bapak kena risaulah anak tak belajar, tak pandai. Tapi dia kena paling risau kalau anak tak pandai solat. Anak tak pandai tuan ngaji Quran. Ada setengah tuan-tuan, saya dulu pernah mengajar sekolah menengah sains Kuala Selangor, kuliah mingguan. Saya mengajar situ, pengetua dia panggil, ustaz setiap malam tertentu saya mengajar dekat surau. PIBG-nya meeting membantah. Marah tuan-tuan, ada dalam syarat PIBG ni marah. Pengetua ni nak tukar jadi sekolah Arab ke? Sekolah kampung ke? Dahsyat tuan-tuan. Saya dimaklumkan ada bantahan daripada mak bapak ni. Akhirnya kelas tu stop. Saya mengajar akidah situ, pakai kitab Risalah Tauhid, suruh budak-budak ni semua beli seorang satu. Mak bapak mantah. Padahal Risalah Tauhid tu kita beli, suruh budak beli RM2.50 je. RM2.50. Tuan-tuan, mak bapak bantah, marah. Ni kalau di SMKA ada sekolah kami tu, Ustaz Rosli mengajar fiqh, tuan-tuan kan, suruh budak-budak beli kitab fiqh. Ada mak bapak marah, apa sebab kena beli, ni bukan masuk SPM, tuan-tuan sekolah agama. Tapi IBG tak layan lah, nak ceritanya ada bantahan. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia ingat anak dia lepas dengan SPM tu lepas akhirat ke? Dia kena ada tambahan lagi tuan-tuan kan. Allahu Akbar tuan-tuan, ni ada mak bapak. Jadi sebab tu kata Sayyidina Ali, bagi pelajaran yang cukup untuk mereka menghadapi hari esok. Abdullah ibn Abbas mengartikan ayat ini, dia kata laksanakan amal. Kamu kena beramal. Kamu kena taat pada Allah. Kamu kena tinggal maksiat. Dan kamu kena suruh anak kamu itu pun sama ke. Satu keluarga tuan-tuan, jangan buat maksiat. Salat sama-sama, amal sama-sama. Dan didik anak-anak kamu supaya selalu ingat Allah, zikir, baca Quran dalam rumah kamu, supaya Allah selamatkan kamu daripada azab neraka. Tuan-tuan datang masjid ni, anak tak semayang, tuan-tuan masuk neraka juga tau. Tuan-tuan solat subuh berjemaah, baca dengan qunut nazilah panjang, surah sajdah lagi, sujud sajdah lagi. Anak tak semayang subuh, bapak dihumbam dalam neraka sama-sama. Sebab tu kena bangunkan anak dulu. Ajak anak bangun sama-sama. Kalau boleh bawa anak ke masjid. Kita kadang-kadang sibuk. Alah, lantak dia orang lah ustaz, dia tak nak sudah. Anak kita duduk dengan kita, bini kita duduk dengan kita, tak semayang kan, dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi nak bagi Allah selamatkan kita, kena pastikan kita dan keluarga kita sama-sama taat. Jangan buat maksiat. Kemudian ada lagi ulama yang bernama Al-Qadhah. Dia kata kewajipan setiap orang Islam ni wajib ajar keluarga dia, anak isterinya, kaum kerabatnya, apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Ahlikum ni termasuklah, dia kata, kaum kerabat, adik-beradik, sanak saudara yang dekat dengan kita, bukan takat bini je. Dia kata sebab itulah Nabi SAW pesan, salah satu dari arahan Nabi yang mak bapak kena buat, murus sibyan. Dia kata muru as-sabi, atau ada hadis muru sibyanakum, muru sabi bis salati idza balagha 7 sinin fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Nabi sebut ni hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi. Suruhlah anak kamu salat waktu umur 7 tahun. Kemudian kalau anak kamu dah sampai 10 tahun, rotan anak kamu kalau dia meninggalkan salat. Sekarang ni tuan-tuan, dalam undang-undang negara kita tak boleh rotan. Undang-undang banyak negara barat tak bagi rotan. Akhirnya anak tak semayang. Yang paling risau, akhirnya bapa yang tak sanggup rotan anak tak semayang, bakal dirotan oleh anak dia pula masa tu. Anak tak takut Allah.
Anak tak taat Allah. Nak taat macam mana dua ibu bapaknya? Na'udzubillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitulah kata Imam Ibn Katsir, kewajipan yang lain seperti puasa, hendaklah kita latih anak kita ni daripada kecil melaksanakan kewajipan-kewajipan agama. Tutup aurat, sama tuan-tuan. Zakat anak kita tak wajib lagi. Tapi bila tuan-tuan masuk bulan Ramadan tu, zakat fitrah, didik anak kita buat keluar sekali. Ni bapak bagi, kau bagi, kan? Kita suka dah semua, atau kita bagi duit, bawa anak kita. Kita ajar didik anak kita supaya peka dengan hukum-hukum agama ni. Sebab kata Imam Ibn Katsir, kalau dah dewasa, dia dah terbiasa buat ibadat dan meninggalkan maksiat dan mungkar, insya-Allah jadilah tabiat dia. Macam kita sekarang tuan-tuan, hasil didikan bapak kita lah yang kita lekat ke masjid ni. Dulu-dulu tuan-tuan, saya ingat saya balik kampung, saya pergi pondok tempat bapak saya dululah. Masa kecil-kecil kami duduk dalam pondok. Saya dilahirkan dalam pondok Kepala Batas Al-Usta Kedah. Saya pergi tu tuan-tuan, ada lagi makcik-makcik hak tua sebaya dengan bapak ni. Dia tengok, anak siapa? Dia tanya kan. Saya pun bagi tahu, saya ni anak Haji Umar. Lah, anak Haji Umar. Dia kata anak Haji Umar. Kalau sampai dekat surau tu, orang Kedah panggil menasah, anak dia lah merodum lari sana lari sini. Orang tua-tua tu boleh ingat, ni kecil-kecil ni lari sana lari sini dalam surau, kan? Sebab apa orang tua-tua ingat tuan-tuan? Sebab anak bapak saya je dekat situ, anak orang lain tak ada. Tentu dia tak ingat, kan? Lepas tu dia ingat, Allah, abang apa semua, lepas semayang pun buat. Bapak saya dulu tuan-tuan, dia bawa pergi masjid, kami solat tarawih. Solat isyak je, tarawih tak solat. Moral nak makan, tuan-tuan, kan? Solat isyak je, kami solat isyak keluar, bapak jadi imam. Dia biar je tuan-tuan. Di luar tu, dulu bulan Ramadan kering kan, musim kering. Sungai tu kering, sungai tu sebelah masjid, bapak jadi imam. Sungai kering, kami main dalam sungai tu, lari sana lari sini. Kan bila dah dengar bunyi dekat nak habis, moreh. Orang tua-tua moreh. Tu yang kita lekat dengan masjid. Tak ada orang tua-tua ambil kayu beduk kejar budak-budak, tak ada. Tak ada marah, malah dia panggil, budak-budak main makan dulu. Kita melekat 30 hari tu tak pernah ponting pergi masjid. Tarawih aja ponting. Tarawih ponting. Kita semayang, tapi Aisyah tak ponting lah, kan? Itu cerita orang tua-tua dulu mendidik. Lekat tuan-tuan, insya-Allah. Tu pun ada yang tak lekat ke masjid. Apatah lagi kalau kita tak bawa. Sekarang ni kita ada masalah tuan-tuan, di masjid-masjid orang tua-tua lah tinggal. Kita yang kat masjid-masjid ni tinggal bakal jenazah je tuan-tuan. Anak-anak tak datang. Bukan salah budak, kita tak membiasakan. Sengok masjid tu tuan-tuan, masjid jadi kawasan larangan. Dilarang. Larang banyak sangat. Tuan-tuan, kadang-kadang ada setengah orang tua-tua suka marah budak-budak. Jangan tuan-tuan. Kita dengan remaja ni kali marah, kena pujuk dia, kan? Remaja datang masjid tu, alhamdulillah, satu halangan sudah pun tuan-tuan kita atasi. Dia nak sampai ke masjid ingat senang ke tuan-tuan? Anak muda ini tak apa, datang masjid pakai t-shirt, datang masjid pakai seluar jean. Ada orang tua-tua dia tuan-tuan tak tahu, seluar jean saya okey je dengan seluar jean. Ni tuan-tuan jubah saya ni kain seluar jean ni. Lagi sedap pakai dalam masjid tuan-tuan, kan? Jubah tebal ni kain seluar jean lah, kan? Kan saya pun pelik. Seluar jean tak ada masalah. Yang masalah budak jadi jin, itu masalah. Tuan-tuan, kan? Asalkan dia jaga. Mana-mana ada semua orang kata kamu pakai seluar jean. Jin tak ada seluar. Ada pula tuan-tuan. Mengarut sungguh tuan-tuan orang kita ni. Budak pakai t-shirt, biar dia pakai. Asal dia datang ke masjid. Budak pakai seluar track, kan? Baru ni ada masa pilihan raya dia orang ambil video budak-budak tu. Biasalah budak-budak pelekat poster apa semua, kan, singgah masjid. Pakcik-pakcik ni marah, kan? Dia orang dapat t-shirt pakai, kan? Biarlah dia pakai berkacau. Dia marah pakcik ni. Pakcik ni datang marah budak-budak pakai t-shirt tu masuk ke masjid. Budak-budak ni duduk etikah dalam masjid, lepas pelekat poster pasang bendera, dia pakai baju, kan?
Allah tak terjejah apa-apa, bukan dia kempen dalam masjid, dia datang sembahyang, biar ke dia kan tuan-tuan. Allah ada viral, pak cik marah kami, pak cik ni marah kami dalam masjid, viral tuan-tuan, macam-macam tuan-tuan kan. Patutnya kita tahu baguslah, kamu ni sempat lagi singgah ke masjid, alhamdulillah. Ni tuan-tuan ni kita kena terbiah ni. Kemudian Allah sebut dalam ayat tadi waqudu an-nasu wal hijarah, yakni yang menyalakan api neraka. Jadi kata Imam Ibn Katsir, penyala api neraka itu manusia yang kafir dan fasik, yang derhaka terhadap Allah. Bila terbakar tuan-tuan, minyak badan dia keluar dan memarakkan api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian segala batu-batu berhala, patung-batu, batu kif solu, akan diambil batung-batung ni semua dimasuk ke dalam neraka dan dijadikan sebagai bahan bakar. Jadi berhala-berhala ni akan dikumpulkan dan penganut-penganut dia letak dekat berhala tu. Kata Imam Ibn Katsir, berhala-berhala yang disembah oleh manusia, patung besar ni, dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang memimpin atau mengikut berhala tersebut. Besar batu kif tu, Tok Sami tu keliling tu semua tuan-tuan, habis, na'udzubillah. Lagi tuan-tuan, Allahu Akbar. Jadi Allah sebut waquduhan nas wal hijab 'alaiha malaikah, dijaga oleh malaikat. Malaikat ni kejam. Allah sebut Ghilas, Malik tuan-tuan, Malik apa dia panggil? Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah ni nama kumpulan malaikat yang kejam, bengis, dan mereka ini tak ada kesiam belah. Tak ada kesiam belah. Rayu macam mana dia buat dek je tuan-tuan. Na'udzubillah. Sengaja Allah jadikan mereka itu sebagai makhluk yang sadis macam ni, sebab nak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Manusia ni sekarang ni Allah kesiam belah ni, jahat macam mana Allah biar dulu, pelan-pelan kan. Ada Allah turunkan bala tak kena semua lagi, tapi masuk dalam neraka, na'udzubillah. Kemudian dalam ayat Allah menyatakan lagi tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum. Allah menyatakan kepada orang yang kafir, hari ini kamu tidak boleh. Ta'tazir ni makna mengajukan alasan keuzuran. Kami ni ya Allah, kami buat jahat, Rasul tak ada, ni keuzuran. Tak boleh beralasan lagi, sebab kamu dulu telah pun diutuskan kepada kamu Rasul. Allah Ta'ala dah hantar Quran dan Rasul. Ulama sebut kita ni kalau orang kafir, selagi mana kita tak dakwah dia, dia boleh bagi alasan. Dia duduk pulau dan pulau tu tak ada orang sampai, dia boleh bagi alasan. Dia kafir, macam mana tak kafir? Tak ada orang datang ceramah pun. Ada satu Yakuza Jepun. Yakuza ni jadi imam di Tokyo tuan-tuan. Bila orang Malaysia melawat, dia marah orang Malaysia kan, dalam taklimat dia lah marah, bukan ni lah, dia kata kamu orang Malaysia tak patut. Kami Jepun hantar produk Toshiba, Honda Cup, apa produk Jepun tak ada kat rumah kamu, ada belaka? Ada tak? Orang Malaysia ada, saya baca tulisan orang Malaysia pergi masjid dia, ada. Tapi kamu, Allah bagi kepada kamu benda yang tak ada kat Jepun, kamu datang saja tak bawa. Orang Malaysia kata apa pula yang Allah bagi kat Malaysia tak ada kat Jepun? Allah bagi kepada kami, dia kata teknologi, ilmu berkaitan teknologi. Allah bagi kat kamu agama Islam. Kenapa dah tak bawa ke sini? Sebaik dia kata aku ni dapat juga hidayah akhirnya. Jumpa juga ada orang Islam tapi bukan Malaysia, orang Islam negara lain datang. Dakwah aku sampai aku masuk Islam. Kalau tidak aku akan dakwa kamu. Sebab kamu datang Jepun tapi tak cerita Islam kat kami. Oh tuan-tuan, banyak Cina kawan dengan kita tak cerita Islam. Ya tuan-tuan, kita ni takut nak cerita agama pada orang-orang yang bukan Islam. Padahal orang bukan Islam ni dia cerita memburukkan Islam ni sama-sama dia. Kalau orang pilih ustaz-ustaz ni, dia akan paksa kamu akan masuk Islam, bunuh kamu jadi Taliban. Hari-hari dia cerita ganas, tak boleh mabuk, tak boleh itu, tak boleh ni. Hari-hari dia buruk-burukkan kita, mentalibankan kita dan sebagainya kan. Dia bukan kenal kat Taliban tu, tak tahu pun, tapi dia hari-hari tuan-tuan ceramah sana ceramah sini, menyebabkan orang bukan Islam jadi takut.
Itu dia kata, itu pakai serban lah, serban besar. Itu dia tak bagi kita judio, dia tak bagi kita mabuk, dia akan paksa kita tutup aulat mu. Oh kan, hari-hari takut. Akhirnya orang tu jadi takut dengan kita. Tengok aja kita pakai lebay, pakai serban. Oh ayah, ini lain macam ini potong tangan sudah mali kan tuan-tuan. Kita tak cerita apa pun kat dia kan. Tapi dia dapat maklumat daripada perosok-perosok ni. Kan tuan-tuan. Jadi sebab tu kita kena cerita Islam tu macam mana. Hak orang bukan Islam duduk dalam negara Islam macam mana. Orang Islam ni baik gitu gini. Siapa nak cerita kalau bukan kita? Jadi tuan-tuan, kemudian ayat seterusnya memanggil orang beriman supaya benar-benar kembali kepada Allah, taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tuan-tuan, Allah suruh kita ni taubat. Apa makna taubat ni? Balik semula kepada Allah Ta'ala. Yang selalu tuan-tuan kalau zikir taubat tu, tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ila Allah. Ya Allah, kami taubat padamu ya Allah. Kami kembali kepadamu ya Allah. Kami menyesal di atas salah dan silap yang kami lakukan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jadi tuan-tuan, taubat nasuha ni dengan niat sungguh-sungguh. Iaitu yang kata taubat sungguh-sungguh ni, niat tak nak ulang lagi salah amal perbuatan yang dia langgar. Menyesal, dia terlanjur. Ini taubat nasuha. InsyaAllah orang taubat nasuha ni, dia minta ampun kepada Allah, Allah akan deletekan dosa-dosa dia. Betul tuan-tuan, dosa-dosa ni Allah takkan hapuskan, melainkan dengan sungguh-sungguh kita taubat nasuha. Dan bila dihapuskan dosa, baru dapat masuk dalam syurga. Iaitulah pada hari kiamat, di mana hari kiamat ni Allah Ta'ala tidak akan menghina Nabi dan para pengikut Nabi. Allah akan muliakan Nabi SAW. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, lepas tu kita kena istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW istighfar, minta ampun sehari semalam ni kurang-kurangnya 100 kali. 100 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali. Sebab tu orang Islam kalau menang dalam pilihan raya ke, dalam apa-apa perjuangan ke, Allah suruh subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Dia tak boleh hip-hip hore, ya, tak boleh. Orang Islam ni kena balik pada agama. Subhanallah, Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Kenapa kita kalau menang kena sebut astaghfirullah? Sebab nak menghapuskan ego, sombong, bongkok, takabur. Sebab orang kafir ataupun orang yang tak ikut Islam, kalau dia menang dia sombong, bongkok. Kalau dia kalah dia perah sampai dia lupa agama. Dia marah dengan Allah, dia marah dengan orang, sanggup dendam dan sebagainya. Dia tak pasrah di atas qada dan qada Allah. Orang beriman ni menang ke kalah dia akan balik pada Allah. Kalau dia menang, alhamdulillah, astagfirullah, dia takkan sombong, bongkok, takabur, dia tak ejek orang. Dia tak hina orang. Dia akan pergi cari orang yang dia kalahkan itu, dia akan ajak jadi saudara dia. Lepas tu tuan-tuan, jangan main, orang panggil apa, menganjing. Orang menganjing orang. Kita kadang-kadang suka ingat dalam Facebook ke, dalam grup ke, suka menganjing orang. Orang tu dah lah kalah, sedih, kita pergi menganjing, sampai mati tak jadi kawan kita. Patutnya datang minta maaf kalau aku salah silap. Masa aku ni, ialah sama-sama kempen kok aku tersalah cakap. Minta maaf kalau aku mengguris perasaan kan. Kita bersaudara, tuan kan. Orang Islam bersaudara. Walaupun kalau kita ni tuan-tuan menganjing tak selesai masalah. Tak selesai. Tuan-tuan, kita nak cari saudara sebanyak mungkin. Lepas ni kita nak jumpa lagi. Hari-hari jumpa balik. Duduk menganjing. Jangan tuan-tuan. Jangan menganjing-anjing. Saya tegur dalam banyak grup. Banyak grup. Dia seronok tuan-tuan. Dia tak pernah menang. Dia seronok. Bila seronok tu dia mula menganjing aja, olok-olok kawan. Kawan tu duk mengang dia. Mula maki. Mula maki, warna maki. Tak ada beda. Kita nak dia ni jadi kawan kita. Kan? Kita nak dia ni selama ni dia bergaduh kita. Jadi kawan kita. Tambah satu orang kawan.
Dia kecewa, kita pergi peluk dia, tuan-tuan kan. Boleh buat, tuan-tuan. Kita buat insya-Allah. Jangan tambah musuh. Dia dah bergaduh dengan kita lama. Dia peras, mas down, masa ni kita datang tepuk belakang. Aku minta maaf kalau aku menggurih perasaan. Itu Allah bagi. Hari ni Allah bagi aku menang. InsyaAllah Allah bagi aku menang lagi. InsyaAllah, tuan-tuan kan. InsyaAllah. Jadi kita balik pada Allah. Kita amalkan tuan-tuan ada Islam ni. InsyaAllah. Di tuan-tuan muslimin dan muslimat. Baik, Ubay ibn Ka'bin radhiyallahu anhu, dia kata, kami telah dibagi tahu bahawasanya akan terjadi pada umat ini saat-saat dekat dengan kiamat, ada beberapa peristiwa yang akan berlaku. Allahu akbar, tuan-tuan. Ini menakutkan. Iaitu yang pertama, akan berlaku orang akan bersetubuh dengan isteri tapi dekat dubur. Na'udzubillah. Tuan-tuan, LGBT. Nabi sebut, ni kata Ubay ibn Ka'bin, dekat-dekat kiamat orang not LGBT. Nabi dia sapu belakang kok, tuan-tuan kan. Tadi saya tengok dalam ni lah komen-komen netizen ni. Dia kata kami ada macam-macam komen, kami tak nak pak leban ni, pak susah kami nak amal LGBT. Dia tulis itu, tuan-tuan. Dia tulis. Astagfirullahalazim. Ada. Kami nak yang ni, tak tahulah orang dia amal tidak, tapi dia tulis itu. Kami tak nak pak leban ni, nanti susah nak amal LGBT. Tuan-tuan, perarakan LGBT kat Malaysia ni ada budak Melayu menyertainya. Persatuan tu ada budak Melayu. Tuan-tuan kan. Hari tu ada viral budak LGBT daripada Singapura. Dia terang-terang. Dan kita kat Malaysia ada satu student yang ditajar oleh MARA, ditarik balik, tuan-tuan, beasiswanya oleh MARA sebab dia masukkan dalam Facebook kahwin dengan Mak Saleh. Sama-sama jantan. Dia pakai baju Melayu, tuan-tuan, pakai terkolok, dia akad nikah cara dekat gereja dia lah sana. Astagfirullahalazim, tuan-tuan. Ni yang berlaku ni, tuan-tuan, hak Nabi sebut ni akan berlaku pada umat ini. Kemudian akan berlaku tadi laki-laki dengan perempuan kat belakang, tuan-tuan kan. Yang kedua, pelacuran sesama wanita. Yakni orang panggil apa? Lesbian. Jadi gay. Yang ni lesbian. Tuan-tuan, perempuan tak nak kahwin sebab dia seronok main dengan perempuan. Ni berlaku, tuan-tuan. Allahu akbar, na'udzubillah. Kemudian berlaku pelacuran laki-laki dengan sama-sama laki-laki. Hak tadi ni dia dengan bini, tapi dia tak puas, dia main depan belakang. Ni orang panggil apa tu? Adalah istilah dia panggil apa ya? Saya pun tak tahu. Homoseks apa lagi dia panggil tu kan, ada istilah dia lah. LGBT tu kan banyak kan. Lesbian, gay, bisexual, transseksual. LGBT, transseksual. Apa dia ya? Saya pun tak tahu terjemah. Apa? Bisexual maknanya dia jantan betina dua-dua ke? Macam tu lah, tuan-tuan. Dia tak kira jantan betina, dia tak kira. Astagfirullah. Yang ni, mereka ini tidak diterima salatnya sampailah mereka bertaubat dengan taubatan nasuha. Tuan-tuan, astagfirullahalazim. Ada keke yang macam ni lah. Na'udzubillah. Lalu pernah ditanya kepada Ubay ibn Ka'bin, apakah yang dia maksudkan dengan taubat nasuha? Macam mana taubat nasuha ni? Jawab Ubay bin Ka'bin, dia kata, aku tanya kepada Nabi SAW. Taubat nasuha ni yang pertama kena menyesal di atas segala dosa yang dia buat. Ada doktor buat kajian, orang yang pernah terjebak di dalam GG ni, dia susah nak berhenti. Susah nak berhenti. Ada satu orang tu pengakuan dia kata sampai ke Mekah pun dia terjebak juga. Ke Mekah dia pergi buat umrah, dia buat juga kan. Astagfirullahalazim. Saya dulu sembang Ustaz Aslin. Ustaz Aslin kata, dia kata ada profesor ni cakap kat dia, dia kata dia buat kajian dah. Orang tagih ni, dia pergi sama-sama dia kat Mekah tu, dia mengaku dia pernah buat. Na'udzubillah. Sebab dia payah nak berhenti kan. Orang ada profesor ni buat kajian tentang tabiat ni, susah nak berhenti. Na'udzubillah. Kemudian yang keduanya hendaklah dia istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia tidak ulang lagi perbuatan tersebut untuk selama-lamanya. Dia kena ulang minta ampun, bukan ulang perbuatan dosa. Ulang minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala.
Baik, Abu Dhar dan juga Abu Darda, mereka menyatakan Nabi SAW sebut dalam hadis. Kita bagi laluan kejap lagi pada azan, kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fakashfna kaitaka fasarika. Amal bin Muhammad. La hawla La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilata wasyarafa wal aliyata wa ba'as maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Baik, kita sambung sikit lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat. Apa kata Nabi? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat di atas segala dosa itu, maka mereka seperti mana orang yang tidak berdosa. Itulah taubat nasuha, insyaAllah. Baik, kita sampai pada penghujung. Yaumala, Allah Ta'ala sebut, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga. Di mana syurga itu, ada syurga, ada kebun-kebun yang mengalir di bawah kebun-kebun tersebut, di dalam kebun-kebun tersebut sungai-sungai. Allahu akbar tuan-tuan. Salah satu daripada landscape yang Allah bayangkan untuk kita rasa hebatnya. Dalam dunia sekarang ni, orang jadi jutawan sanggup pergi beli dekat hutan-hutan Ulu Rening. Baru ni ada sahabat-sahabat yang Ustaz Rosli apa pergi, saya tak sempat pergi sebab saya ada program lain. Tuan-tuan pergi ke Terengganu tu, hari tu ada satu orang sahabat ni ajak pergi. Anak saudara dia seorang jutawan, beli kebun dekat Ulu Rening, ajak pergi, tapi tak boleh masuk dengan kereta, kena masuk dengan 4-wheel drive kan. Dia orang masuk ikut dalam hutan tu kan. Terkejut sampai dalam tu, tiba-tiba tengok satu kebun ni, Masya Allah, cantik. Dia tanam dengan pokok musangking apa semua, tepi tu ada sungai, dia gali kolam, ada 3 kolam, ada rumah besar dalam tu kan. Nak masuk kena 4-wheel drive. Kalau hujan ni kena tunggu, kalau kereta memang tak boleh masuk. Sanggup dia beli juta, tuan-tuan kan. Sebab apa? Orang masuk situ seronok lah. Sebab apa? Tempat tu ada kebun yang luas. Orang suka kebun. Orang kaya-kaya, tuan-tuan, dia tak suka dah rumah yang penuh-penuh dengan ni. Dulu-dulu bukit kapal ni, kenapa orang dulu-dulu bakat beli, tuan-tuan kan? Orang yang beli bukit kapal ni, tuan-tuan, biasa orang lari pada Shah Alam daripada KL dulu-dulu kan. Dia datang, dia buka sini ada kebun, boleh tanam pokok-pokok dulu-dulu lah. Sekarang dah buat tanah lot tak jadi lah. Dulu-dulu bukit kapal ni kita ingatkan, dulu-dulu kenapa orang beli? Sebab dia nak ni, dia nak suasana kebun kan. Tapi bukit kapal ni tak ada sungai. Dulu ada sungai, ada air terjun, ada? Tak ada kan. Biasa bukit bukau yang ada air terjun lagi mahal. Allah kata dia akan bagi semua orang. Semua orang ada sungai lalu depan rumah dia. Lagi sebab tanah ni dalam dunia ni, kalau lalu depan rumah kita sungai mahal, tuan-tuan kan. Saya jumpa hari tu, saya pergi Kelah agak dekat tu, dekat Kuala Kubu tu, ada satu orang ni, dia jutawan juga, orang minyak ni tuan-tuan. Bukan orang minyak kacau, orang ni tak, dia duit minyak kan. Dia balik daripada negara luar, dia bawa balik banyak duit, pergi beli. Dia kata, saya round ustaz kawasan ni, dekat-dekat ni semua tak ada. Orang kaya-kaya macam dia beli. Saya pergilah duduk kedai kopi, tanya-tanya. Ni dia orang tunjuk tanah ni ustaz, saya beli ni taklah mahal sangat, 1.5 juta je. Oh dia tuan-tuan, saya dapat tanah ni ustaz. Kan. Tapi tanah dia ni kami masuk dengan kereta boleh. Dia buat jalan tu sampai kat tu. Tapi rumah besar tuan-tuan, rumah banglo dia kat atas bukit tu. Bawah ni untuk camping. Kami pergi mandi keliling. Yang mahal tanah tu sebab dia ada sungai, musing tu, sungai cantik je. Tapi mahal sebab apa? Indah, cantik.
Dia pun upah orang Indonesia jaga. Dia kan duduk situ. Dia duduk kat Johor, minyak sana kan. Dia balik seminggu sekali. Nak ceritanya mahal. Allah bagi syurga yang dalam syurga tersebut ada sungai. Sungai air yang jernih, sungai daripada madu, sungai daripada susu, sungai daripada arak ada belaka, tuan-tuan. Kemudian Allah sambung dalam ayat tadi hujung, yaumala yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari itu Allah tak akan hina lagi. Allah tidak akan biarkan penghinaan berlaku pada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, dalam dunia ni orang selalu hina orang-orang yang beriman. Kita ni tuan-tuan, ustaz, tok guru ni biasa orang hina. Zaman Nabi ke orang hina Nabi dah. Orang hina, tuan-tuan. Penghinaan manusia pada orang beriman ni satu benda yang lumrah dalam dunia. Lebay apa tahu. Dia tak tahu yang pakai serban lebay ni profesor, tapi dia kira lebay, tuan-tuan kan. Contohnya, lebay kan. Perkataan lebay tu tahu daripada mana? Lebay-lebay ni satu perkataan yang berasal daripada labbaik Allah tu. Labba yulabbi talbiyah. Labba ni makna apa? Orang yang menyahut panggilan agama, panggilan Allah. Batu dalam kamu dewan, lebay ni orang yang taat dan patuh beragama. Yang kamu dewan. Orang Melayu dulu, Jawa sama lah. Kalau tak pergi Mekah lagi, rajin datang masjid, pakai serban, rajin duduk mengaji, dia panggil lebay. Lebay. Bila balik Mekah, dia panggil haji. Kan? Itu budaya orang Kedah. Sini tak tahulah, sini panggil lebay, ada panggil tak? Sini panggil dia Pak Kiai kot. Sini ada kan? Apa? Ada kan? Sini panggil Kiai. Kan? Sini dia lebih kurang lah kan? Tapi bahasa. Kalau Kedah dia panggil lebay. Dia panggil lebay. Orang yang taat, orang dia ni, lebay ni budak rajin mengaji. Sekarang orang buat alok-alok. Orang alok-alok tuan-tuan kan. Lebay apa tahu, lebay bodoh, lebay astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kita ni tuan-tuan kalau nak agama orang akan perli kita. Jadi tuan-tuan jangan risau. Sampai akhirat besok Allah kata yaumala yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma. Hari ini Allah tak akan kecewakan nabi dan orang-orang yang beriman. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Dia mana nur? Nur ni cahaya. Muka kita ni berseri-seri. Dinamakan nur. Nur ni tuan-tuan cahaya muka tu berseri-seri. Sampai nampak tuan-tuan terang menerang. Allahu Akbar. Ada hadis kita nak tutup ni tuan-tuan. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad Ibn Nasir daripada Abu Dhar dan Abu Darda. Dia kata Nabi SAW sebut. Ni panjang hadisnya, saya baca terjemahan. Nabi kata di hari akhirat besok aku orang pertama diizinkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah pada hari akhirat. Tuan-tuan, akhirat besok bila sudah diadili manusia, tuan-tuan, apa sebelum masuk syurga, Nabi akan sujud. Diikuti oleh nabi-nabi yang lain dan umat-umat pakat sujud. Sujud kepada Allah. Aku orang pertama, kata Nabi. Dan aku orang pertama yang diizinkan untuk angkat kepala. Irfa' ra'saka ya Muhammad wasal tu'ta. Hai Muhammad, angkat kepala engkau, minta apa kamu nak minta. Ini yang cerita tentang syafaat Nabi ni. Nabi sujud minta kepada Allah disegerakan hisab. Nabi sujud minta kepada Allah supaya umat dia yang masih terseksa dikeluarkan daripada neraka. Maka diangkat kepala, Nabi angkat kepala. Kemudian Nabi cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dia kata, aku angkat kepala, aku pandang. Aku tengok sebelah depan. Kemudian aku pandang. Aku tengok di hadapan aku. Nabi pusing belakang ni, aku tengok depan aku. Aku kenal umat-umat aku ni. Walaupun dia duduk ramai di antara umat-umat Nabi, aku kenal. Ni umat aku. Dan aku tengok belah kanan pun aku kenal umat aku. Aku tengok kiri pun aku kenal umat aku. Lalu bangun seorang sahabat, dia tanya, bagaimana kamu kenal umat kamu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummatak min bainil umami? Macam mana kamu boleh kenal umat kamu? Orang ramai sangat. Bilion manusia tuan-tuan. Nabi kata aku tengok depan, aku tengok kanan, aku tengok kiri, semua aku kenal. Ni umat aku belakang. Allahu Akbar. Nabi kata aku kenal mereka dengan tanda-tanda wuduk yang bersinar-sinar di muka, di badan, di kaki mereka bercahaya. Aku tengok mereka tu muka berseri-seri. Macam kita tuan-tuan. Kita ni tak nampak cahaya sangat, tapi seri-seri tahu muka kaki masjid kenal. Muka kaki sembahyang,
Muka tak semayang subuh boleh agak tuan-tuan kan. Kita pergi kedai tuan-tuan beli beratur beli nasi lemak. Rasi ada lagi tak bukan muka semayang subuh. Dah contohnya lah. Dia muka suram lain macam. Jadi cahaya wuduk ni tuan-tuan dia terang-menerang. Kemudian aku tengok lagi. Aku tengok ada bekas sujud di wajah mereka. Tuan-tuan tapi tuan-tuan Tok Guru pesan ni jangan tuan-tuan pergi hentak muka di sejadah tonyoh-tonyoh muka nak timbul hitam tak payah. Dahi kita ni akan mengeluarkan cahaya yang terang. Tu maksud dia. Ramai orang silap dia kata ustaz saya nak pergi beli sejadah keras gitu. Bila tonyoh tu dia lekat hitam. Tuan-tuan bahaya. Orang yang lekat hitam ni bahayanya besar tuan-tuan. Bahaya besar kat mana? Sebab orang kata ustaz rajin tahajud ni nampak hitam dahi ni. Kita pun begah kembar je tuan-tuan. Tak pasal-pasal. Jadi Tok Guru ni Aziz lu pesan. Dia kata muka ni dia kata kena jaga pergi molek. Dia kata buat apa bagi cacat lah. Pergi duduk tonyoh hentak. Dia kata biarlah. Dia akan timbul cahaya sendiri. Bukan mesti hitam. Ulama-ulama tuan-tuan Mesir apa semua muka bukan dia. Ada orang dia cepat hitam. Ada orang. Tapi kita jangan tekan dengan tujuan nak menghitamkan, tak boleh. Dia jadi sendiri apa nak buat kan. Ini tak saja je. Kenapa ayah dia nampak lain macam tonyoh ni? Kan. Genyih ni bagi apa? Bagi lekat apa tuan-tuan kulit keluar. Sebab nak bagi lekat hitam. Jangan tuan-tuan. Itu menyebabkan timbul perasaan takabur kita, na'udzubillah. Ya, dia jadi sendiri keluar cahaya tu kan. Kemudian aku kenal mereka. Kata Nabi, dengan aku tengok mereka itu menerima suratan daripada tangan kanan. Aku tengok mereka tu, aku kenal dah. Dia terima suratan amal tangan kanan tu. Itu mak aku lah tu. Malaikat datang, masing-masing hulur tangan kanan, malaikat bagi surat. Itu mak aku lah tu. Hak tangan kiri ada. Hak tu Nabi tak ngaku mak lagi, tuan-tuan. Tapi ada mak Nabi yang dikatakan ashabul shimal. Hak Nabi kenal awal ni semua tangan kanan, ashabul yamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan manusia yang ada nur di wajah. Ada nur tuan-tuan di tempat wuduk ni. Lepas tu kita ni rajin-rajin ambil wuduk tuan-tuan. Wuduk ni senjata orang beriman. Tuan-tuan wuduk ni setiap kali ambil dia akan mengalirkan dosa. Setiap kali ambil. Sebab tu Imam Syafi'i dia tak bagi kita lap. Biar dia kering sendiri. Sebab melelehnya air wuduk, meleleh mengalirkan dosa. Tuan-tuan, tapi kalau pergi negara Arab yang sejuk, itu lain lah. Itu sebab penyakit. Kalau tak ada sebab, jangan. Biar je. Dia kering gitu kan. InsyaAllah kita akan dapat kelebihan cahaya pada hari akhirat besok. Ni tuan-tuan, kita berhenti sakat tu dulu. Kita akan sambung ayat yang ke-9 dalam kuliah pada bulan yang akan datang insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.